Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey. Semua sihat? Sihat. Sihat. Okey, bagus. Okey, terlebih dahulu cikgu ucapkan tahniah sebab kamu masuk kelas cikgu pada pagi ni. Okey. Okay, baguslah kamu walaupun PKP, walaupun tengah mengalami COVID dan belajar secara PDPR tapi kamu masuk ke kelas. Okey, ni satu pencapaian lah yang boleh kamu banggakan dengan diri kamu. Okey. Okey, sebelum kita start kelas hari ni, okey ada 12 orang. Okey, 12 orang dalam kelas ni. Okey. Okey, cikgu akan ambil attendance. Okey, 12 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey. Okey, 12 orang ni termasuk dengan cikgu lah. Okey, cikgu harap kamu berada dalam keadaan sihat. Okey. Okey, sebelum kita start kelas, cikgu akan tayangkan satu video dekat kamu. Cikgu harap kamu dapat tengok video ni dan fahamkan apa topik pembelajaran yang kita akan pelajari kejap lagi. Okey? Okey. Okey, cikgu share screen kejap. Okey, boleh nampak tak skrin cikgu? Nampak. Boleh. Okey, sekarang cikgu nak kamu tengok video ni dan faham apa isi pelajaran yang kita akan pelajari. Dengar tak? Pelan sikit. Pelan je tu. Okey, cuba tengok dan faham Selamat pagi semua. Turun. Selamat pagi cikgu. Duduk. Kenapa kamu pakai seluar ni ke sekolah? Saya pakai seluar ni pergi sekolah sebab Jim pakai seluar sekolah saya cikgu. Apa barang-barang? Tunggu nak. Okey, cerita dia budak tu pergi yang kedua ni. Kalau Rai kali ni, kalau yang macam Rai Semua nampak Ya. Nampak. Kita tak nampak. macam tak suka je video kita. Tengok Masih sedap je lagi ni. Aku nak sikit boleh? Boleh? Kau bagi semua buat sekadar pula. Kau nak roti? Ambil lah. Memang teruk dia kena bully. Dari pukul sampai ke bawah kami. Bukan tu je. Dia juga jadi mangsa keadaan. Tempat untuk kami lepaskan geram. Rasa sangat. Aku pulang ni dulu macam ni. Aku hari tidur jangan tu. Kepala aku nak lebam. Terusnya gigi kau pula hilang. Macam ni. Bila-bila je kita orang tak puas hati. Kita orang terbuka. Jangan tiru aksi ni. Jangan buat macam ni. Kalau bukan orang lain yang pukul dia, akulah yang pukul dia. Kalau bukan aku, kawan aku. Kalau bukan garam aku, siapa-siapa je lah. Tapi ada satu hari yang buat aku betul-betul jadi gila. Kau dah baca alim saya boleh tak? Saya lihat buat saya lihat. Apa aku tak? Apa tu? Kau dengar Dan dia buat saya lihat. Memang best buku dia. Memang best. Tak cukup dengan benda tu. Ada benda lain yang buat. Sampai satu hari, ketua
kawasan dan best tu nanti. Itu sedangnya dia pakai seluar sampai setiap hari. Kau coba biarlah lupakan. Okey. Okey, berdasarkan video tersebut, apa yang kamu faham? Dia bully rakan dia. Dia Saya bully orang. rakan dia. Dia Bully. Bully lagi? Okey, betul. Okey, hari ni kita akan belajar tajuk topik unit 8 berkenaan dengan keselamatan di bawah tajuk bully dan gangsterism. Okey, cikgu akan share slide. Okey. Okey, nampak tak? Nampak? Nampak. Tak. Nampak tak? Dok. Tak nampak? Nampak. Tak. Cikgu nampak. Nampak ke tak nampak ni? Learning baru nampak. Nampak. Okey. Nampak. Cikgu nak tanya kamu. Kamu pernah tak tengok orang kena bully ke dekat sekolah ataupun kamu pernah tak mengalami situasi pernah dibuli ataupun menjadi seorang pembuli? Pernah tak? Tak pernah. Pernah Dekat ya. sekolah? Tak Pernah. Airi Wafi pernah? Pernah tengok orang bully. Okey, pernah tengok orang bully. Okey. Boleh tak kamu kongsikan apa yang kamu tengok tu dekat kawan-kawan kamu? Apa yang dia buat? Dia pukul orang. Bully. Dia akan Dia minta pukul duit. orang. Dia minta duit. Okey, dekat sekolah ada tak perkara-perkara macam ni berlaku? Pernah kamu nampak Ada. tak? Ada. Okey. So apa tindakan kamu? Kamu diam je ke? Bagi tahu cikgu. Pergi bagi tahu cikgu. Pergi Bagi bagi tahu tahu cikgu. cikgu. Okey. Okey. Kita tengok apa yang dikatakan dengan bully. Okey. Untuk tajuk hari ini, kita akan mengetahui maksud membuli, dibuli dan gangsterism. Okey, seterusnya kamu akan memahami faktor-faktor penyebab perbuatan membuli, dibuli dan gangsterism dan mengaplikasikan kemahiran berkata tidak dan mengelakkan diri daripada membuli, dibuli dan gangsterism. Dan yang last sekali, kamu akan menilai kesan membuli dan dibuli terhadap diri serta keluarga. Okey. Bully. Apa dia Ikwan? Gangsterism. Gangsterism. Okey, jadi kita tengok gangsterism tu macam mana. Okey. Okey, yang pertama bully. Okey, perbuatan membuli, dibuli dan gangsterism merupakan salah satu perbuatan yang harus dielakkan. Okey. Perbuatan ini memberi implikasi yang sangat besar terhadap emosi murid dan keselamatan di sekolah. Okey, oleh itu murid perlu pandai menjaga keselamatan diri dan berkemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan harian untuk menghindari perbuatan ini. Okey. Apa yang macam yang kamu faham tadi? Okey, bully orang. Perbuatan ni baik ke tak baik? Tak baik. Tak baik. Okey, kenapa? Tak baik. Okey, kenapa pada pandangan kamu kenapa bully ni berlaku? Sebab dia nakal. Tak puas hati. Tak puas hati. Okey. Okey, Sebab maksud apa dia? Ikwan? Sebab mangsa lemah. Mangsa lemah. Okey. Betul. Okey, jawapan kamu ada yang betul. Okey. Okey, kita cikgu jelaskan Pembuli ni selalunya dia terdiri daripada pelajar menengah. Okey, pelajar menengah yang melibatkan secara berkumpulan. Okey, kalau pembuli ni. Lepas tu kebanyakan di antara mereka ni adalah sama bayar ataupun seumur. Okey. Dan selalunya yang menjadi mangsa buli, iaitu mangsa buli ni pelajar yang kena buli lah oleh pembuli tersebut, selalunya junior lah ataupun pelajar yang terdiri daripada menengah rendah. Okey. Yang tu bermaksud pembuli dan juga buli. Okey, jelas tak? Jelas. Okey, kecekapan psikososial dekat sini. Okey, dia cakap
menjaga keselamatan diri dan berkemahiran kecekapan psikososial. Okey, psikososial ni adalah cara ataupun kebolehan seseorang itu untuk menangani kehendak ataupun cabaran. Okey, dari segi menangani emosi, dari segi komunikasi, dari segi hubungan interpersonal. Okey, benda-benda ni adalah penting untuk diri kamu, terutama kamu pelajar. Okey, dan kamu perlu elaklah menjadi seorang pembuli dan juga kena buli. Okey? Okey, jom kita tengok jenis-jenis buli. Okey, buli. Buli ni sekiranya terjadi serangan sesuatu pihak di mana penyerang lebih berkuasa dan mangsa tidak melawan untuk membalas atau ada reaksi untuk membalas semula. Ini dinamakan buli. Okey, macam ada kawan kamu cakap tadi, buli ni terjadi disebabkan ada yang diri dia tu lemah. Okey, senang dibuli. Okey, terutama kalau kamu tengok senior-senior ataupun abang-abang dan kakak-kakak kamu ni yang jenis suka mengambil kesempatan ke atas pelajar-pelajar menengah rendah. Okey, itu dikategorikan juga sebagai buli. Okey? Okey, kategori buli. Kategori buli ni terbahagi kepada dua, secara verbal dan juga secara fizikal. Okey. Secara verbal ni melalui mengejek, mempersendakan, mencemuh. Okey, iaitu melalui percakapan ataupun perkataan yang boleh mendatangkan iri hati ataupun malu, berasa Sedih. boleh sedih. Okey, betul, sedih. Yang boleh membuat dia ingin terasing dengan kawan-kawan. Itu secara verbal. Manakala secara fizikal ni contoh menolak, mengugut, mengajak untuk bergaduh, memukul dan boleh mencederakan murid lain. Okey. Okey, ataupun kalau kamu nak faham secara fizikal ni dia boleh membawa kepada kecederaan fizikal lah. Contoh dia tolak mangsa buli tu sehingga cedera. Okey, itu kategori buli secara fizikal. Okey, jelas tak kat sini? Jelas. Okey, jelas. Jelas. Okey, macam yang cikgu cakap tadi lah, secara verbal yang boleh mendatangkan kesedihan, boleh menjadi perasaan yang ingin terasing, okey, malu. Okey, ni pula secara fizikal, okey, yang boleh mendatangkan kecederaan. Okey, gangsterism. Okey, siapa yang tanya tadi? Ikwan ni tanya gangsterism tu apa? Ya. Okay, gangsterism ni bermaksud kegiatan gangster atau kumpulan kongsi gelap dalam sesuatu kegiatan jenayah. Okay, kalau kamu nak faham, bermulanya gangsterism ni adalah lakuan ataupun perkara-perkara yang terhasil dari menjadi seorang pembuli. Okay, dari pembuli dia boleh menjadi seorang gangsterism. Okay, tengok, gangsterism ni juga secara berkumpulan. Dan kebanyakan gangsterism ni melakukan jenayah. Okay. Okay, next ialah. Okay, ni contoh antara logo-logo ataupun lambang gangster yang terdapat di Malaysia. Contoh, Tiga Line. Okay, ni cikgu ambil contoh daripada polis Diraja Malaysia, laman web. Okay, kita boleh tengok ni. Okey. Faktor penyebab berlakunya gangsterism. Okey. Faktor dia ada 4. Yang pertama bagi menunjukkan kuasa. Okey, bagi menunjukkan kuasa terutama macam cikgu cakap tadi lah. Yang senior dekat sekolah tak puas hati ke ataupun iri hati yang dengan junior dan melakukan kegiatan gangsterism ataupun menjadi seorang pembuli. Okey. Bagi kepuasan diri dan memenuhi kehendak sendiri seperti dendam. Contoh dia iri hati. Okey, dia iri hati dekat seseorang tu, dia ingin membalas dendam. Lalu membuli dan melakukan gangsterism. Pengaruh rakan sebaya. Okey, mula-mula menjadi seorang pembuli. Lepas tu lama-lama dia pengaruh kawan-kawan yang lain ni untuk join tim kumpulan dia dan menjadi seorang gangsterism. Okay,
Itu merupakan pengaruh rakan sebaya. Okey, yang seterusnya pengaruh media massa juga boleh mempengaruhi pelajar sekolah menengah ni ataupun remaja ni menjadi seorang pembuli dan gangsterism. Okey. Kalau pengaruh media massa ni macam mana? Apa yang kamu faham melalui pengaruh media massa ni? Contoh dia macam mana pengaruh media massa? Tak tahu. Okay, pengaruh media massa ni contoh dia filem-filem gangster. Pernah tengok tak filem-filem ni? Pernah. Pernah. Pernah? Okay, filem apa yang kamu pernah tengok? KL Gangster. KL Studio. Okay. Adakah filem-filem ni memberi kesan yang baik terhadap diri kamu? Dah. Okay, Ikwan, kenapa tak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Dia menunjukkan unsur-unsur yang ganas. Unsur-unsur yang ganas. Okey. Selain tu, okey, Dini Irdina bagi tahu cikgu kenapa tidak? Kenapa filem-filem ni boleh memberi kesan yang negatif? Sebab dia menunjukkan orang buli. Orang buli. Okey, lagi apa yang terdapat dalam filem ni lagi? Nana Syarizal. Bagi tahu cikgu. Nana, okey, Nana line slow. Okey, Auni, Muhammad Nazirul, Alia. Okey, bagi tahu cikgu. Apa lagi yang terdapat dalam filem ni? Yang boleh memberi kesan kepada remaja dan juga terutama kamu sebagai seorang murid. Apa lagi kesan dia? Dia macam ajak jadi gangster. Ajak jadi gangster. Okey. Sebenarnya filem-filem yang gangster di Malaysia ni tidak bagus dipertontonkan terutama kepada kamu yang masih dalam lingkungan remaja ataupun pelajar sekolah. Ini salah satu boleh mendorong kamu untuk menjadi seorang pembuli ataupun gangsterism di sekolah. So perkara-perkara ni sepatutnya kita harus elakkanlah. Okey. Sepatutnya filem ni harus dipertontonkan adalah umur 18 tahun ke atas. Okey. Okey, kesan buli. Kesan buli dan gangsterism pula dah. Dan gangsterism kepada diri sendiri dan keluarga. Okey, sekarang cikgu nak bincang. Okey, apabila seseorang itu kena buli, dia akan mengalami kesan kepada diri dan juga keluarga. Okey, soalan yang pertama, kamu boleh nampak slide cikgu? Nampak. Okey, yang pertama, kesan kepada diri. Okey, mengalami gangguan apa? Gangguan apa ni? Emosi. Okey, mengalami gangguan emosi kerana terlalu tertekan. Okey. Seterusnya, tidak dapat menumpukan Perhatian. perhatian kepada pelajaran. Okey, yang ketiga, berasa rendah diri dan kurang Keyakinan. Keyakinan. Okey, bagus. Berasa rendah diri dan kurang keyakinan pada diri sendiri. Okey, ini merupakan tiga kesan kepada diri apabila kita kena dibuli ataupun kena dibuli dengan pembuli. Okey, seterusnya kesan kepada keluarga. Okey. Jika mengalami kematian, keluarga akan mengalami Tekanan. Tekanan. Okey, tekanan. Okey, seterusnya hubungan kekeluargaan menjadi Renggang. okey, hubungan kekeluargaan akan menjadi renggang. Okey. Mangsa buli cenderung untuk Menjauhkan diri. okey, mangsa buli cenderung untuk menjauhkan diri daripada ibu bapa. Okey. Yang terakhir, suasana di Renggang. suasana di kehidupan seharian diselubungi tekanan. Okey. Okey. So jelaslah dekat sini kesan buli dan gangsterism ni akan menjadi kesan kepada diri dan juga keluarga. Okey, sebab itu kita kena elak
menjadi seorang pembuli ataupun kena buli ataupun gangsterism. Okey? Okey, seterusnya langkah-langkah yang boleh diambil untuk menghindari perbuatan membuli, dibuli dan gangsterism di sekolah. Okey, ada berapa dekat sini? Ada berapa langkah yang boleh kita ambil? 9. Ada 9? Ya ke 9? 4. Okey, ada 4. Apa tu? Apa peranan dia? Apa peranan dia? Ruknudin? Ibu. Apa Airin? Airin cakap apa? Ibu bapa, media, sekolah, murid. Okey. 4 peranan ni mampu dilakukan untuk menghindari perbuatan membuli, dibuli dan gangsterism di sekolah, iaitu ibu bapa, media, sekolah dan juga murid. Okey, sekarang ni kita akan bincang jawapan yang pertama. Memberi didikan apa? Agama. Okey, ibu bapa perlu memberi didikan agama kepada anak-anak agar mereka dapat berkelakuan Baik. okey. Baik. Berkelakuan baik dengan sesiapa saja. Okey, yang kedua memberi nasihat dan menunjuk Tingkah laku. okey, menunjukkan tingkah laku yang baik kepada anak-anak di rumah. Okey. Ini merupakan peranan ibu bapa yang boleh menghalang ataupun boleh mengelakkan diri anak-anak mereka terjebak daripada gejala menjadi seorang pembuli dan dibuli serta gangsterism di sekolah. Okey, seterusnya media. Media ni apa? Boleh melakukan apa? Menjalankan Kempen anti-bully. okey, menjalankan kempen anti-bully di sekolah. Okey. Selalunya kempen ni macam mana? Contoh. Kempen yang macam mana? Siapa boleh tengok kat cikgu? Apa aktiviti yang boleh dijalankan melalui kempen ni? Ceramah. Ceramah lagi? Lagi aktiviti apa yang boleh dilakukan untuk mengelakkan Panggil ataupun polis. panggil polis bagi ceramah? Senang kata. Okey, boleh menjalankan pertandingan lukis poster anti bully. Okey, boleh. Okey, yang selain pada ceramah, menjalankan lukis poster anti bully juga boleh mewawarkanlah membuat lakonan ke. Okey, untuk itu adalah salah satu juga untuk macam memberi kesedaran bahawa kesan-kesan buli ni boleh memberi kesan terhadap murid sekiranya berlaku. Okey. Okey, sekolah. Okey, seterusnya peranan sekolah mengingatkan murid tentang apa? Mengingatkan murid tentang apa peranan sekolah ni? Keburukan. Okey, mengingatkan murid tentang keburukan amalan buli terhadap diri dan pihak lain. Okey. Seterusnya murid yang didapati melakukan amalan buli hendaklah segera diberi Bantuan. Dihukum. Uji. Hukuman. Okey, murid yang didapati melakukan amalan buli ni segera diberi hukuman. Kenapa kita kena beri hukuman dekat yang melakukan amalan buli ni? Sebab dia Supaya dia tak buat lagi. Okey, supaya dia tidak buat lagi. Lagi? dia akan insaf. Untuk ajar dia. Untuk ajar dia. Okey, supaya dia insaf. Okey, dan tidak membuli pelajar-pelajar lain lagi. Okey. Okey, seterusnya yang terakhir ialah peranan murid. Okey, murid ni iaitu kamulah. Okey, apa peranan kamu? Memilih apa? Rakan. Okey, memilih rakan yang baik kerana rakan sebaya boleh mempengaruhi tingkah laku seseorang murid. Okey, setakatlah kawan-kawan kamu baik tak? Baik. Okey, baik, bagus. Okey, ada tak unsur-unsur yang boleh dikategorikan sebagai seorang pembuli? Ada tak?
Tak ada. Tak ada. Sekolah. Tak ada. Apa Ikwan? Ikwan cakap apa? Kawan sekolah yang dulu. Kawan sekolah yang dulu. Kamu pernah kena bully ke Ikwan? Okay. Last kali bersikap Prihatin. prihatin dan Melaporkan. bersikap prihatin dan melaporkan kejadian buli kepada guru. Okay. So setakatlah kalau ada kejadian buli kamu bagi tahu cikgu tak? Bagi. Beritahu. Okay. Ya. Apa tindakan cikgu selepas itu? Atau Bagi Bagi ceramah kat dia. disiplin. Apa dia seorang-seorang? Apa Mufiz? Bagi ke bilik disiplin. Oh, panggil ke bilik disiplin. Airi Wafi? Bagi ceramah kat dia. Bagi ceramah kat dia. Okey. Okey, di sini kita Kena dapat hotan. lihat. Kena hotan. Okey, di sini kita dapat lihat 4 peranan yang boleh diambil untuk menghindari perbuatan membuli, dibuli dan gangsterism di sekolah. Okey, sekarang ni cikgu nak bagi soalan kuis dekat kamu. Okey, soalan kuis. So, cikgu harap kamu dapat jawablah kuis ni dan nanti kita tengok apa yang kamu tak faham dan dekat mana yang tak jelas. Okey? Sekejap cikgu bagi link. Kuisis ya. Quizzes. Okey, kejap cikgu nak bagi link. hantar kat sini ke tu? Dekat sini dan juga dekat WhatsApp. Cikgu bagi dua-dua. Sekejap Kamu dengar tak suara cikgu? Jelas tak? Dengar. Jelas. Jelas cikgu. Okey. Sekejap Cikgu tengah loading pula. Okey, bully. Okay, kita buat live. So dekat sini nanti kita tengok siapa yang faham dan siapa yang tak faham apa yang cikgu katakan tentang bully. Okay, sekarang ni kamu boleh buka dekat bahagian chat. Cikgu ada hantar. Okay, ada tak link dekat situ? Ada. Ada. Okay, kamu boleh buka link tu. Okay, dekat dalam grup pun cikgu akan buka juga. Okay. Kamu boleh masuk link tu dan kita tengok soalan. Okay. Cikgu sediakan 10 soalan berkaitan dengan bully dan juga gangsterism. Okay, dah ramai dah masuk. Cikgu bagi masa dekat kamu. Okay. Boleh masuk semua? Boleh. Okey. Baca soalan elok-elok dan faham apa yang dia tanya berkaitan dengan bully dan juga gangsterism. Okey. Seorang boleh jawab sekali je Lain selot dah jawab. Okey, yang mana lain slow tu tak apa, jap lagi kita bincang. Ataupun habis kelas nanti cikgu akan bagi link asing dekat kamu untuk jawab juga. Okey. Baca soalan elok dan faham berkaitan dengan bully. Okey, Amirul Rafiq sekarang.
Okey, lagi. Okey, Amirul Rafiq sekarang paling atas Okey, Auni dah naik atas. Okey. Berapa orang ni? 13 orang. Okey. Okey, Auni dekat atas. Baca soalan elok-elok dan faham apa soalan yang dia tanya. Jangan gopoh-gopoh jawab. Syazana kalau line slow tak apa, cikgu faham Syazana. Kejap lagi kamu jawab habis kelas, cikgu semak. Yang mana line okey, teruskan menjawab. Okey, Auni dah habis. Amirul Rafiq dah habis. Okey. Wafi, Akif, Nazirul, Dini. Okey, Dini pun dah habis. Kaisara, Damia Kaisara pun dah habis. Okey. Okey, Wafi top 2 Siapa lagi yang dah habis? Putri Kaisara. Okey, sikit lagi. Razin. Yang mana line slow tak apa. Yang ada yang okey teruskan menjawab. Okey, Akif. Dini Irdina dah habis. Okey, Nazirul Mumin dah habis. Okey, Razin. Okey. Syazana je dia ada masalah line. So, kita tengok top 5. Okey, Auni paling tinggi. Second, Aire Wafi. Third, Amirul Rafiq. 4, Nazirul Mubin. 5, Akif Arsyad. Okey, kita tengok question mana. Okey, soalan 1. Okey, soalan 1, bully secara verbal. Apa jawapan dia? Apa bully secara verbal ni? mempersendakan, mencemar. Okey, mengejek, mempersendakan dan Mencemooh. mencemooh. Okey. Okey. Yang ni ada 4 je salah. Okey, bully secara fizikal. Pilih perbuatan yang betul. Yang mana betul? Menolak, Bawah mengugut, kali ya. mengajak untuk bergaduh. Okey, betul. Okey, merujuk kepada satu kumpulan yang mempunyai ciri-ciri seperti tingkah laku yang sama, perjumpaan secara bersemuka, gerakan secara berunit, konflik dan mempunyai perancangan. Pernyataan di atas ialah maksud bagi gangsterism. Okey. Perbuatan mengasari orang yang lemah dengan tujuan atau maksud untuk menunjukkan kuasa masing-masing. Pernyataan di atas bagi maksud Bully. okey, bully jawapan dia. Okey, berikut faktor gangsterism dan bully kecuali Ingin mencuba. Ingin mencuba. ingin mencuba. Okey. Berikut tindakan yang betul untuk mengelakkan diri daripada membuli, dibuli dan gangsterism kecuali apa ni?
Dia cakap mengelakkan diri daripada membuli, dibuli dan gangsterism kecuali tindakan yang betul. Maksud dia tindakan yang salah lah yang ni. Menolak. Menolak. Okey, menolak Menolak yang rakan menghalang. yang menghalang laluan ke tandas. Okey. Soalan 7. Ketinggalan dalam pelajaran mengalami kemurungan kesan kepada Diri. Okey. diri. Okey. Kurang keceriaan mempengaruhi keganasan dalam keluarga berikut kesan dibuli dan gangsterism kepada Keluarga. Kakak. Keluarga. okey, kepada keluarga. Okey. 9. Gambar di atas ialah perbuatan apa ni? Gangsterism. Gangsterism. Okey, Gangsterism. gangsterism. Okey, gangsterism. Gambar di atas ialah perbuatan Bully. bully. Okey, yang ni ramai salah ni. Okey, Salah buat soalan membuli. nombor 9 Buat dengan membuli. 10 sebab dia nampak macam keliru sikit kan. Ha. Okey. So okey, sekarang ni cikgu dah nampak kamu macam faham apa yang kita ni. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya seorang ataupun dua orang lah. Okey, keseluruhan apa yang kamu faham tentang hari ni. Okey, Airi Wafi bagi tahu cikgu apa yang kamu faham. Hari ni kita belajar tentang apa? Bully. Bully. Okey. Lagi? Siapa lagi? Ya, Damia. Damia cakap Damia apa yang kamu faham? Damia lain slow Okey, Nana. Nana bagi tahu cikgu apa yang kamu faham, Nana. Mengajak macam mengajak kawan tu bully kawan sama-sama. Okey. So, kesimpulan untuk hari ini kita belajar tentang bully dan gangsterism. Macam mana bully boleh berlaku dan juga macam mana gangsterism itu berlaku dan kesan-kesan kepada diri serta keluarga serta langkah-langkah untuk mengatasi masalah bully ini berlaku. So, ada apa-apa tak yang kamu tak faham tentang bully dan gangsterism ni? Tak ada. Ada. Okey. Cikgu harap apa yang kamu dapat pada hari ini dan kamu faham dan tidak melakukan perbuatan bully dan gangsterism di sekolah. Okey, so kelas kita dah nak habis masa. Okey, cikgu harap apa yang cikgu terangkan tadi kamu faham lah. Okey, kita akan jumpa kelas berikutnya pada minggu hadapan. So apa-apa yang kamu tak faham, kamu boleh tanya cikgu dekat personal WhatsApp, okey? Macam biasa. So cikgu akhiri dengan Assalamualaikum dan kita jumpa lagi pada minggu depan.